Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Kadar pengangguran di Sabah masih kekal tinggi dan ini bukan sekadar satu angka. Ia adalah realiti yang dihadapi oleh ribuan rakyat Sabah yang berusaha mencari pekerjaan tetapi tetap gagal. Persoalannya, mengapakah perkara ini masih berlaku? Apakah kerajaan negeri di bawah pimpinan Gabungan Rakyat Sabah GRS benar-benar telah berusaha untuk mengurangkan kadar pengangguran ini atau hanya sekadar memberikan janji-janji kosong? Baru-baru ini ahli Parlimen Libaran Datuk Suhaimi Nasir membangkitkan isu ini di Parlimen. Beliau memetik data dari Jabatan Perangkaan Malaysia yang menunjukkan kadar pengangguran di Sabah kekal pada 7,7% sepanjang 5 tahun kebelakangan ini. Sedangkan kadar nasional telah menurun kepada 3,2% pada tahun 2024. Ini adalah satu jurang yang sangat besar. Menurut Suhaimi, ia membuktikan bahwa kerajaan negeri di bawah pimpinan GRS tidak menunjukkan sebarang usaha konkret untuk mengurangkan kadar pengangguran. Beliau menegaskan betapa pentingnya memperkasakan agenda Bumi Putra bagi memastikan peluang pekerjaan lebih baik untuk golongan muda. Katanya, dalam dunia globalisasi dan perubahan ekonomi yang pantas, kita memerlukan pendekatan yang lebih strategik. Jadi, apakah yang patut dilakukan? Suhaimi mencadangkan agar kerajaan memperkukuhkan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional ataupun TVET yang sepatutnya selaras dengan pertumbuhan industri. Sebabnya mudah. Industri hari ini semakin berkembang dengan inovasi dan teknologi. Jika anak-anak muda Sabah tidak diberikan latihan yang sesuai, bagaimana mereka mahu bersaing dalam pasaran kerja? Adakah kerajaan negeri sadar perkara ini atau hanya membiarkan keadaan berterusan tanpa penyelesaian? Selain itu, Suhaimi turut mencadangkan supaya program keusahawanan ini ditingkatkan. Ini masuk akal. Jika tidak banyak peluang pekerjaan yang ditawarkan, sekurang-kurangnya biarlah anak muda Sabah diberi bantuan dan sokongan untuk memulakan perniagaan sendiri. Tapi adakah kerajaan negeri benar-benar mengambil langkah ini? Atau semuanya hanyalah sekadar retorik politik? Lebih mengejutkan, Suhaimi turut mendakwa bahwa kerajaan negeri tidak menggunakan peruntukan daripada kerajaan persekutuan dengan sebaik mungkin. Sabah sepatutnya menerima pelbagai peruntukan untuk pembangunan, tetapi mengapakah keadaannya masih begini? Bekalan air, elektrik, dan jalan raya masih menjadi isu utama. Jika duit sudah diperuntukkan, kemana perginya? Adakah kita sedang melihat satu lagi kes salah urus dana ataupun ketirisan perbelanjaan? Persoalannya, apakah jawaban daripada kerajaan negeri terhadap kritikan ini? Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor, dalam satu kenyataan menyatakan bahwa kerajaan negeri telah mencatatkan sebanyak 7,448 penempatan pekerjaan setakat 27 September 2024 melalui kerjasama dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan agensi yang berkaitan. Ini satu angka yang kelihatan baik di atas kertas, tetapi adakah ia benar-benar menyelesaikan masalah pengangguran jangka panjang? Menurut laporan terbaru daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar pengangguran di Malaysia telah pun menurun kepada 3,1%, kadar terendah dalam tempoh hampir 10 tahun. Tetapi Sabah dan Labuan masih lagi ketinggalan dengan kadar masing-masing 7,7% dan 5,5%. Kenapa hanya Sabah dan Labuan yang masih berada di tahap ini? Adakah ini berpunca daripada kelemahan pentadbiran kerajaan negeri ataupun faktor lain yang kita tidak tahu? Jadi, mari kita bincangkan isu ini secara lebih mendalam. Pertama, adakah benar GRS gagal mengurus ekonomi Sabah? Jika dibandingkan dengan negeri-negeri lain, mengapakah Sabah masih berada dalam keadaan yang sama? Apakah yang menyebabkan Sabah tidak dapat berkembang secepat negeri-negeri lain? Yang kedua, bagaimana pula dengan peruntukan daripada kerajaan persekutuan? Sabah seringkali mengadu bahwa mereka dianaktirikan dari segi pembangunan, tetapi hakikatnya peruntukan tetap diberikan. Jika peruntukan ada,
tetapi hasilnya tidak kelihatan, maka sesuatu yang tidak kena sedang berlaku. Adakah kita melihat ketirisan atau adakah kelemahan dalam pelaksanaan dasar di peringkat negeri? Yang ketiga, kita perlu bertanya adakah sistem pendidikan di Sabah benar-benar relevan dengan keperluan industri semasa. Setiap tahun ribuan graduan keluar dari institusi pendidikan, tapi masih sukar mendapat pekerjaan. Adakah karena mereka yang memilih kemahiran yang diperlukan oleh industri? Jika benar, siapa yang patut dipersalahkan? Yang keempat, kita juga perlu melihat peranan sektor swasta dalam mencipta peluang pekerjaan. Adakah syarikat-syarikat di Sabah lebih cenderung mengambil pekerja luar karena kosnya yang jauh lebih murah? Atau adakah mereka tidak yakin dengan tenaga kerja tempatan? Jika iya, apakah penyelesaiannya? Yang kelima, bagaimanakah dengan agenda Bumi Putra? UMNO Sabah seringkali bercakap mengenai kepentingan Bumi Putra, tetapi adakah mereka benar-benar berjuang untuk menyediakan peluang pekerjaan kepada orang tempatan? Atau adakah ini sekadar retorik politik untuk meraih sokongan rakyat? Semua persoalan ini perlu dijawab, dan kita tidak boleh terus membiarkan isu pengangguran di Sabah berlanjutan. Anak-anak muda Sabah berhak mendapat peluang yang lebih baik dan kerajaan negeri harus bertanggung jawab dalam memastikan perkara ini berlaku. Jadi apakah pendapat Anda semua, pendengar di luar sana? Adakah Sabah benar-benar dianaktirikan dalam pembangunan negara atau adakah kerajaan negeri sendiri yang gagal mengurus peluang sedia ada? Adakah kita akan terus melihat kadar pengangguran yang tinggi di dalam 5 tahun akan datang atau sudah tiba masanya untuk perubahan besar dilakukan? Kongsikan pandangan Anda di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini Currents VMY untuk lebih banyak perbincangan panas mengenai isu-isu semasa. Sekian sahaja untuk video kita pada kali ini. Terima kasih semua.